Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada kali ini, cikgu akan bincangkan mengenai tajuk kaca dan seramik. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan untuk sains KSSM bagi tingkatan 4. Untuk standard pembelajaran iaitu apa yang pelajar perlu capai, di akhir video ini, pelajar boleh yang pertama memerihalkan komponen kaca dan seramik. Yang kedua, pelajar boleh menerangkan aplikasi kaca dan seramik beserta dengan contoh, dan akhir sekali pelajar boleh mewajarkan kesesuaian penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan harian. Sekali kita tengok apakah itu kaca. So, kaca adalah bahan yang diperbuat daripada silika. Silika adalah sebatian silikon dioksida yang wujud secara semula jadi di dalam pasir. So, sebenarnya kaca ni berasal daripada pasir. So, pasir ini iaitu silika pepejal akan dipanaskan pada suhu 1500 darjah Celsius untuk membentuk cecair, dan cecair itu akan dibentuk mengikut bentuk-bentuk yang dikehendakilah. Contohnya dalam kes ni kita nak buat kaca. So dia akan bentukkan seperti botol kaca. Seterusnya kita tengok ciri-ciri kaca. So ada 4 jenis kaca dan mempunyai ciri-ciri yang berbeza. So, kita tengok kaca yang pertama iaitu kaca silika telaku. So, komposisi dia adalah silika. So, kiranya pasir semata-mata lah, dia tak campur apa-apa. So, ciri-ciri dia adalah dia tahan terhadap haba dan juga lengai terhadap bahan kimia. Selalunya kaca silika telaku ni digunakan untuk pembuatan botol kaca ataupun cawan. Seterusnya adalah kaca soda kapur. So, kaca soda kapur ni dia terdiri daripada silika dan juga tambahan beberapa bahan lain iaitu kalsium karbonat dan juga natrium karbonat. So, kaca ini mempunyai ciri takat lebur yang rendah dan mudah dibentuk. Contoh penggunaan kaca soda kapur ni adalah buat cermin tingkap nakor dan juga untuk buat mentol lampu. Seterusnya adalah kaca borosilikat. So, kaca borosilikat ni terdiri daripada silika lah sebagai bahan utamanya, dan dia terdapat bahan tambahan iaitu boron oksida, natrium oksida dan juga aluminium oksida. So, kaca ini mempunyai sifat ketahanan yang tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Dan selalunya kaca borosilikat ni digunakan dalam pembuatan peralatan makmal, Pyrex tu kan, ataupun pinggan mangkuk yang macam mahal-mahal sikit lah. Contohnya macam Vantage, apa lagi jenama yang mahal-mahal tu, yang jenis baling atas lantai tak pecah tu, itu adalah kaca borosilikat. Dan akhir sekali adalah kaca plumbum. So, kaca plumbum terdiri daripada silika, plumbum 2 oksida dan juga natrium oksida. So, dia punya ciri adalah bersifat mempunyai takat lebur yang rendah dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. So, selalunya kaca plumbum ni sebab dia mempunyai indeks biasan yang tinggi, maka apabila dipancarkan cahaya tu dia macam bersinar-sinar. Jadi, kaca plumbum ni selalu digunakan untuk pembuatan perhiasan. Contohnya macam pasu, pasu lah selalunya. Seterusnya kita tengok apa itu seramik. Seramik ialah bahan bukan logam yang terbentuk daripada tanah liat akibat daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. So, kandungan utama tanah liat adalah aluminium silikat. So, dia ada logam di dalamnya lah, menyebabkan dia ada sedikit warna. So, seramik ni mempunyai ciri-ciri yang istimewa yang berbeza daripada bahan lain. Yang pertama adalah dia merupakan penebat haba dan juga penebat elektrik. Seterusnya, seramik juga tahan haba, tahan tekanan yang tinggi, keras tetapi rapuh, lengai dan tidak berkarat. Sebab itu seramik banyak digunakan dalam pembuatan macam periuk tanah dan juga muncung roket. Muncung roket tu diperbuat daripada seramik sebab sifat dia yang lengai dan dia tahan tekanan yang tinggi. Seterusnya kita tengok aplikasi kaca.
Yang pertama, radas makmal diperbuat daripada kaca borosilikat kerana ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Tapi kamu kena hati-hati juga dalam penggunaan radas makmal. Kalau kamu nak pastikan dia betul-betul tahan haba dan bahan kimia, pastikan kalau kamu nak guna untuk pemanasan, tengok dulu jenama dia. Selalunya jenama Pyrex lah. Yang tu adalah kaca borosilikat sebab ada certain radas makmal yang bukan diperbuat daripada kaca borosilikat lah. Contohnya macam Bika, Kelalangkon tu kebanyakan dia tak guna kaca borosilikat. Kecuali kalau dia ada tulis Pyrex lah. Seterusnya adalah kaca soda kapur. So, kaca soda kapur ni digunakan untuk buat penutup kaca mentol lah sebab dia tahan haba dan dia mudah dibentuk. Dan akhir sekali adalah kaca plumbum digunakan untuk pembuatan prisma kaca kerana mempunyai indeks biasan yang tinggi. So apabila cahaya melalui prisma kaca plumbum ni, selalunya dia akan terbias dengan banyaknya dan menghasilkan warna seperti seakan-akan pelangi. So dia kelihatan cantik lah. Seterusnya kita tengok aplikasi seramik. So, seramik ini digunakan dalam pembuatan pinggan mangkuk kerana ia tahan haba dan tidak terhakis. Selalunya pinggan mangkuk yang macam berat sikit tu, yang tebal-tebal tu, kebanyakannya diperbuat daripada tanah liat lah. Kalau yang pinggan-pinggan percuma buat gigi tu pun kadang-kadang banyak terhasil daripada tanah liat. Kalau dekat dekat air hitam ni, yang glamour pakai tanah liat ni adalah kilang yang tajuk dia Kletan. Kletan tu kan yang kat hitam tu, itu dia guna semua tanah liat lah. Selain daripada pinggan mangkuk, dia juga menghasilkan mangkuk jamban. Seterusnya adalah pasu bunga. Pasu bunga pun diperbuat daripada seramik. Dan akhir sekali, seramik juga digunakan untuk pembuatan jubin. Tiles. Tiles kat dapur ke, dekat rumah kamu ke, kat toilet tu, kebanyakannya diperbuat daripada seramik lah, tanah liat, sebab dia keras dan kalau ada setengah tu dia nampak berkilau, so dia akan menjadikan lantai ni kelihatan bersih dan cantik walaupun hakikatnya taklah sebersih mana. Dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah video cikgu pada minggu ini. Diharapkan pengkongsian cikgu mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa komen, like dan juga subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.